Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita sembang dengan Raja Petra Marudin. Dia ialah Timbalan Presiden Pekema ataupun Persatuan Pengimport Kereta Melayu dan juga Ketua Dewan Muda Pekema. Mereka ni mahu menjadi pelopor dalam dunia EV dan sedang merancang sesuatu yang agak besar juga. Sebenarnya dah mereka mulakan tahun 2019, iaitu perancangan untuk memasang 1000 pengecas laju direct current di seluruh Malaysia. Nama saya Raja Petra. Saya daripada Vision tapi mewakili Persatuan Pengimport Melayu Malaysia, Pekema. Dalam Pekema saya Vice President dan juga Ketua Pemuda Dewan Muda Pekema. So sebagai Vice President dan Dewan Ketua Dewan Muda, saya lead EV punya program. Right? Untuk EV punya program ni sebenarnya kita dah mula 2 tahun lepas, tahun 2019. Bermula dengan charger ni lah kat sini. And then dia grow. Sekarang dah ada kat Shah Alam, dah ada kat Sarawak, Kuching, dan satu lagi sekarang tengah buat dekat Parkom dekat Johor. Eventually Penang dengan Kuantan pun akan, kalau tak kerana MCO ni dah mungkin siap lah. Tapi yelah, dalam plan tahun ni 11. Right? Semua tu showroom punya, showroom members lah macam ni. Okay, showroom punya charger ni macam hari ni lah kita pergi, boleh buka untuk public, right? Buat masa ni memang kita tak charge, kan? Cuma so dalam kita buat ni dulu, Pekema dah subsidi ahli dah dulu 50%. Kita ada kita punya dana, ya? Kita ada simpanan dana kita lah, dah kita buat daripada tahun 2010 dulu, zaman Pak Lah tadi. Dana ni tujuan dia untuk kegunaan automotif. Pekema punya bahagian ada 40% untuk bina apa-apa dalam industri automotif. Itu kepentingan ahli dia lah. Wang ni memang kita tak pernah ambil. Ada ahli dapat dalam bentuk loan, tapi untuk besarkan showroom lah, agaknya kita ada 190 ahli, agaknya 5 orang yang dapat kot dalam masa 9 tahun ni. Memandangkan Pekema dah mula program EV dengan charging lah, dengan bawa kereta EV lah, kita jumpa mari. Kita propose ke mari projek infrastruktur negara untuk program EV. Sebab bagi kami, masalah kami untuk jual kereta EV ialah infrastruktur, bukan orang pakai tapi orang nak tahu dia ada. Yes, that's the problem. And then bila kita tunggu government nak buat ke ataupun any big companies nak buat, it's not gonna happen kalau kita tunggu dia orang. Kita faham kita perlu ada mesin tu supaya kita boleh bagi confidence dekat pembeli yang ya, kami ada rangkaian serata negara. Kami ada dekat Perak, ada Kedah, ada Johor ada. Dan rangkaian ni boleh dipakai untuk pengguna EV kami untuk charge. Supaya satu part, bukan semua tapi satu part confident kepada consumer ada, dapat. Kita cuma nak membolehkan kita import dan menjual. Itu yang penting dulu. So kami propose kepada mari bersama-sama dengan proposal charging infrastructure dan juga EV Excellence Center. Sebab keperluan yang kedua kami adalah kepandaian teknikal, mekanik masa hadapan yang kita perlu create hari ni. Dari segi dana, saya harap kita faham lah. Daripada 1000 tu, mereka akan memasangnya dalam tempoh sebelum 2025. Itu dia punya sasaran lah, 2025. Maksudnya nak kena pasang lebih kurang dalam 20 sebulan lah. Dari segi soalan nombor 2 tadi yang logik boleh ke tidak capai 1000 charger tu, saya rasa ample lah, lebih daripada cukup pun masa. Sebab kalau kita bahagikan dia dalam tahun tu lah kan, dekat 20 charger 1 bulan lah, mulai daripada bulan tahun depan. Sebenarnya dia punya fasa dia, charger ni ada 3 fasa, right? Dalam masa 5 tahun tu. Fasa pertama, charging kat showroom. Charging kat showroom ni kita cakap dalam 100 lah, kan? 100 bilangan dia lah, kan? And then fasa kedua, dia berkait dengan charging infrastructure di highway, right? Yang ni kena ada konsep. Okay, kami tengah siapkan konsep tu lah. Bila dah siap nanti I will show you the model lah and all that lah kan. Jadi konsep dia, kalau highway ni dia pertama dia kena laju. Maknanya charging dia kena laju. Yang ni 40 kW, 60 kW. Yang ni kalau kat kedai showroom saya okey. Sebab saya nak orang datang tengok kereta lama-lama, duduk minum kopi apa semua. Right? Tapi kalau dekat highway tak boleh. Right? Lagi laju, dia orang sanggup bayar. Dia orang sanggup bayar untuk laju. Betul. Right? Betul. So kat highway akan jadi pantas, lebih pantas daripada yang ni, right? Kita akan cakap dalam range 100 ke 200
kilowatt punya power capacity. Laju laju betul Laju. Okay. Dia akan ada coolant ni. Dia bukan macam ni. Right. Yang ni air. Yes. Yang tu dia ada liquid cool kan. Right. So yang tu a station kita punya perkiraan lah. A station ada 10 lebih kurang 10 charger untuk 10 kereta. Right. So kena ada tempat rest and relax, kena ada tempat dia makan, pergi toilet, semayang, macam biasa lah, macam kedai minyak biasa lah. So this will either we do with a big company yang ada land bank, sebab land acquisition is the most expensive lah dalam kita ni, right? Land bank, ataupun kita partner dengan existing petrol station ataupun existing infrastructure yang dah ada dekat highway, right? Which is macam petroleum company, macam TNB lembaga lebuh raya, right? Itu soalan dia tu, lembaga lebuh raya tu punya role tu. So tengoklah macam mana how we progress from there lah. Sebab kita dah jumpa lah beberapa parti yang telah call kita lah, parti yang berminat untuk buat kerjasama, especially syarikat pengeluar tenaga ni but that is something to be discussed later lah. Sebab sekarang ni saya lead, tapi eventually saya sekarang tengah bekerja untuk mencari CEO, untuk cari team untuk, in the end this will be handled by a dedicated hired professionals lah to do this. So basically Perkema is going to set up like a separate company to set up the charging network. The name of the company is Central Auto Distribution Berhad. Dah ada nama dah? Dah. Company pun dah ada. So that is the company yang akan run the charging network lah. The charging network, the service and maintenance, the installation, right? The education. Sebab this kind of thing. So clearly Perkema rasa permintaan untuk kereta elektrik ni dah ada lah. Untuk premium sudah ada. Dan even untuk menengah market, middle market sebenarnya dah bersedia. You see, the first batch yang akan pindah kepada EV ni is mostly, dia ada dua jenis. Satu yang go for performance, the latest tech performance. Satu lagi yang go for the environmental matters lah. Right? Dia orang ada duit, high premium people, but they are looking for something different. Right? These customer are ready. Yeah. Dia orang dah ready. Dia orang memang menunggu where is the next car. Right? Cuma just a little bit push lah kita kena bagi. Iaitu macam charging sikit dekat showroom, kan? And then spare parts and service, right? The thing will flood lah. Bagi saya lah kan, sekarang ni because I'm CEO je. Saya sendiri jual Tesla, Saya rasa dalam Malaysia ni saya lah paling banyak jual Tesla. Saya dah jual dekat 30 kot. Model 3. Okay. Right? Bagi saya lah, orang yang datang ada yang tak jadi beli tu bukan apa. Sikit je lagi tinggal push. Dia ada sikit lagi. Hesitation tu sikit je lagi tinggal. Kalau saya cakap kat dia, Perkema ada charging station dekat Melaka, kita punya members, ada kat Seremban. Terus, okey. Sekarang ni benda tu tak ada lagi. So kita dah cakap dan kita akan buat. So tahun ni kita nak buat 11. Dia punya pecahan sikit lah kalau you boleh besarkan sikit, explain lebih jelas sikit. Pecahan antara 1000 tu, how many percent will be dekat your showrooms and how many percent yang will be dekat highway dan untuk public access macam tu? Okay, there will be 3 pecahan. Pertama showroom, I think that will be around 10% saja. 10% je? Okay. I think so. Okay. Because kita ada 100 lebih member. Not all yang akan participate. Saya cakap terang, dalam kita punya group pun ramai lagi yang ice, yang I want to hear the engine, I want to smell the fume. So ada lagi yang masih lagi bertahan, right? So dalam tu agaknya ada 100 lah, setengah dari kita lah agaknya, right? 10%. The bigger chunk of it, 40%, 60%, will be in high density residential area. I see. Right, macam basically petrol station punya format lah. Okay. So when that happen, but that will be the third phase. The second phase is highway dulu. The highway dulu. So that will be about 30%. That will be around 30%. I see. Okay. So the bigger chunk will be on the high density residential area. Maksud high density tu maksudnya macam apartments, condos, flats lah. Condos, flats, right?
kita bukan nak jual Tesla je. Ya, ya, ya. Kita in talks with Hyundai, with Kia also, and with MG to sell their product. Right. So we are looking at also the middle class market macam saya cakap tadi. Betul. We just don't have the product. Yes, so right, we that's need to bring the product in. Betul. Right? So, So kawasan macam ni, high density residential, they need help. yes. Diorang perlukan Yeah. Kalau tak ada kat tempat diorang, Tak boleh beli ya. kita ada satu stesen, Yeah. diorang boleh isi 40 minit, 1 jam, balik. That's I mean, right. this will create service later kalau you perasan. Yes. So bila dia charge 1 jam, dia balik rumah, akan ada orang dekat stesen hantar. These are all the service yang akan created in future businesses. And out of this orang kata lifestyle yang akan bertukar lah. Yeah. So that model will be interesting lah macam mana you Yes, work it out, right? yes. Okay, excellent. Thank you for the explanation. I think itu antara berita yang orang nak dengar lah. Okay, Kan, everybody jangan rasa takut-takut nak beli ni. Dua benda orang nak kereta affordable and charging station, and you seems to be addressing both lah kan? Oh yes. Dua masalah tu. So, I can be assured to the people lah, right? If you convert or shift to EV pun sekarang, right? It's not going to hurt you in terms of repair ke maintenance, because that's the paling fear lah orang ni. Saya tengok lah, kalau aku tukar, macam mana nak repair, right? betul lah. Banyak orang tak faham yang the new technology is plug and play. Yeah. Okey, dulu contohlah begitu, nak tukar katalah tukar lampu, right? Kita kena pastikan wiring tu connect dengan main wire apa semua. So itu dulu. Hari ni beli lampu tu spare part, dia ada USB connector dia ada pin plug dia, tekan pap, pergi masuk ke dalam, calibrate, dah settle. It's not, banyak orang tak faham. Dia ingat the future teknologi lagi susah kita faham, tapi lagi senang kita pakai, Betul. right? Betul. So don't worry guys, kalau you nak tukar EV, cari you punya harga. Of course you kena cari you punya budget, do it, right? And then kita Perkema is going to pioneer this. Kita nak make sure kita tak boleh lah jadi orang yang akan membanyakkan, tapi kita boleh jadi pioneer lah, menggalakkan orang lain datang. You never know. You never know lah kan. Tapi kita ada kat sini. Alright. Terbaik. All the best of luck. Kita harap dapat dengar berita lebih banyak lagi daripada you ah. InsyaAllah. Okay. Akan ada lagi. Alright. Assalamualaikum. Kita dah. Okey, itu dia berita baik yang saya nak sampaikan hari ini. Saya harap ini dapat memberikan kita lebih penerangan lah, ataupun lebih penjelasan mengenai perancangan daripada Perkema, dan saya memang berharap mereka dapat melangsungkan perancangan ini dengan baik, dan by 2025 kalau kita ada 1000 fast charger di seluruh Malaysia, it's a good start. It's not going to be enough, tak cukup tu 1000 tu, tapi sekurang-kurangnya dah ada permulaan yang bagus lah. Kalau kita ada 200-300 charger dekat tepi highway, dan it's already something yang membolehkan kita memikirlah untuk mula pergerakan kita ke arah kereta elektrik ni. Okey, kalau suka video ni, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh, tekan butang subscribe. Dan macam biasa, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Warna Malaysia, Warna Ibrahim, kita jumpa lagi insya-Allah.